Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Seperti kebiasaan kita bersiaran selama 2 jam di saluran berita RTM TV1 dan juga penerimaan secara dalam talian. Saya Ismail Adnan menemani anda pada pagi ini bersama saya. Ya, dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. InsyaAllah hari ini juga banyak paparan dan juga antara topik-topik istimewa yang akan kami sajikan khas untuk anda semua. Jadi anda perlu untuk setia bersama dengan kami seawal jam 8 pagi sekarang sehingga jam 10 pagi. Okey, kita mulakan terlebih dahulu ya, Sofia, dengan perkembangan dan juga situasi semasa seperti mana yang telah pun dikemas kini di portal berita RTM. Kalau boleh kita mulakan terlebih dahulu, ini berkenaan lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mengadakan pertemuan dengan Putera Mahkota Kuwait, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah di Riyadh, Arab Saudi pada petang semalam. Dalam pertemuan itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar turut menzahirkan ucapan tahniah kepada Kuwait yang akan menjadi pengerusi Majlis Kerjasama Teluk GCC yang bermula Disember ini. Jadi pertemuan empat mata ini juga akan mempertemukan dan juga memberikan gambaran bagaimanakah hasrat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar untuk meneruskan hubungan bilateral antara Malaysia dan juga Kuwait, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan antara lain juga adalah intipati usul yang akan dibentangkan adalah berkenaan dengan suara dan juga pendirian Malaysia terhadap isu Palestin dan juga antara yang lain juga banyak lagi antara isu-isu yang akan dibawa dalam pertemuan ini yang akan dibincangkan. Dan seterusnya juga Ismail, antara perinciannya itu berkenaan dengan pengendali media sosial perlu responsif sekat laman yang tidak beretika. Antara perincian di sini iaitu Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata pengendali hanya melakukan tindakan apabila terdapat aduan daripada suatu kes sahaja. Jadi ini bermakna sekiranya anda mendapati mungkin ada akaun-akaun yang tidak sepatutnya, kita boleh terus membuatkan laporan seperti mana yang kita sering kali lakukan. Itu laporan terus di sebagai contoh mungkin di TikTok ataupun di Instagram sendiri kan. Itu antara tindakan yang boleh kita lakukan, dan sekiranya mungkin ada berlakunya fitnah dan sebagainya boleh terus dilaporkan kepada MCMC. Okey. Ini berkenaan pengendali media sosial dan juga pelaksanaan media sosial yang akan bermula pada tahun hadapan. Dan ini juga adalah respon berkenaan Kementerian Pendidikan menjawab persoalan di Dewan Rakyat dalam tempoh perbahasan di sidang Dewan Rakyat berkenaan kekal memansuhkan peperiksaan UPSR dan PT3. Yang Berhormat Menteri dalam sesi penggulungan menegaskan Kementerian Pendidikan tidak akan berpatah balik kerana peperiksaan berkenaan tidak lagi relevan, dan dipertegaskan bahawasanya pihak kementerian akan memperkukuhkan UASA sebagai sebahagian daripada konteks untuk pentaksiran bagi ibu bapa yang masih merasakan anak-anak perlu dinilai melalui peperiksaan dan ia bersifat low stake. Jadi penjelasannya adalah ini untuk menjadikan PBS bersifat lebih holistik, merangkumi pentaksiran berorientasikan perkembangan murid secara keseluruhan berbanding peperiksaan yang diadakan di peringkat sekolah rendah dan juga di menengah rendah. Dan antara yang lain juga, ini sekaligus memartabatkan pendidikan tinggi negara serta meningkatkan kepakaran dan kompetensi pensyarah universiti awam seiring teknologi dan keperluan semasa. Dalam perkembangan lain juga, Kementerian melalui Agensi Kelayakan Malaysia MQA sedang mengadakan perbincangan bersama Kementerian Pertahanan untuk membangunkan projek khas Work-Based Learning 2.0. Okey. Selanjutnya juga berkenaan dengan iaitu antara perincian di sini, Ketua Bahagian Perbicaraan dan Rayuan di Jabatan Peguam Negara Datuk Muhammad Dasuki Mokhtar dilantik sebagai Peguam Negara baru berkuat kuasa hari ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar dalam satu kenyataan maklumkan perkara itu pada semalam, dan beliau juga akan menggantikan Tan Sri Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh yang dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan. Okey. Tahniah diucapkan kepada Ketua ataupun Peguam Negara yang baru, Datuk Muhammad Dasuki Mokhtar. Dan seterusnya ini kita nak kongsikan adalah berkenaan laporan dan juga amaran Met Malaysia yang dikeluarkan berkenaan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memberikan amaran ribut petir yang dikeluarkan sehingga 11 November 1945 malam, yang mana di kawasan Kedah khususnya
mengalami banyak kawasan kalau diikutkan kepada di kawasan peta ini atau mapping ini, yang kawasan berwarna biru itu adalah amaran ribut peta dan juga hujan lebat, khususnya di kebanyakan kawasan di Kedah, Pahang, Sarawak dan juga Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan. Jadi diharapkan agar mereka yang berada di kawasan-kawasan disebutkan berhati-hati dan patuhi segala amaran dan juga proses perpindahan banjir sekiranya berlaku oleh pihak berkuasa dan juga pihak kerajaan negeri. Betul, jadi perlu untuk mengetahui dan juga kalau anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut lagi berkenaan dengan cuaca terkini, boleh terus ke Met Malaysia ataupun juga menonton kami di Sarawak Pagi Malaysia. Kami akan kongsikan juga keadaan cuaca terkini. Baik, seterusnya Ismail, kita nak berhenti berehat seketika. Ya, kita akan kembali selepas ini, ada beberapa perkongsian. Cuma kita akan memberikan gambaran persediaan yang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar untuk mempersiapkan negara kita dalam kepengerusian ASEAN. Kerana pada tahun 2025 Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN. Jadi ada beberapa atur cara yang akan dilangsungkan bermula dengan pertemuan antara jemaah-jemaah menteri di negara-negara ASEAN yang akan bermula seawal Januari nanti. Dan ini bagi memastikan agar segala-galanya berjalan lancar supaya penerimaan masyarakat dan juga penerimaan ASEAN akan dapat diterjemahkan melalui kepengerusian ASEAN. InsyaAllah. Juga tidak kurang juga, kita akan menantikan 2 tahun sambutan ulang tahun 2 tahun pemerintahan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar. Kerajaan Madani ditubuhkan. Jadi kita akan menyaksikan pengumuman dari semasa ke semasa bagaimanakah acara itu akan berlangsung. Jadi kita akan berehat seketika. Ya, betul. Kita akan kembali lagi selepas ini. Ya.